Okey pelajar, selamat sejahtera. So ini adalah video yang ketiga. Jadi untuk ini adalah nota pelajar, nota dan juga penjelasan. So kali ini nota dia lebih sikit. Jadi yang pertama anda letak tajuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey. Seterusnya salin contoh 8. Penyelesaian ada 3. Kaedah unitary, kaedah kadaran dan muka surat yang seterusnya ialah kaedah pendarapan silang. Okey. Semua ini sila masukkan tajuk dan contoh 8 masuk dalam buku nota. Okey. Ini adalah penting kerana pengiraan dia adalah sangat-sangat penting untuk beberapa topik. Okey, yang pertama kita cuba lihatkan. Okey, kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt. So ini adalah informasi yang dibagi oleh soalan. Berapakah kos penggunaan elektrik kalau saya tanya sebanyak 30 kilowatt jam? Jadi untuk penyelesaian, kaedah unitary adalah kaedah yang paling penting untuk pelajar. So ini adalah kaedah yang saya nak semua pelajar satu jujur, cuba faham dan mahirkan. Okey, sebenarnya dia senang sahaja. Dia ada 3 step. Okey, step pertama ialah kita kena pasti dulu apa yang dibagi oleh soalan. Dan step kedua ialah kita akan cari untuk satu bahagian. Okey, satu bahagian. So kita bahagi dua. Nampak? Dekat sini letak dua. Dekat sini ialah nombor dia. Okey, nombor soalan. Seterusnya untuk carikan 1 kilowatt jam, saya ambil 43.6 bahagi 2. So saya akan dapat 21.8 sen. Seterusnya soalan dia nak semua 30 kan. Jadi saya pun ambil 30 darab dengan jawapan yang saya dapat tadi dan akan dapat jawapan terakhir dekat sini. So kaedah unitary sebenarnya ialah kaedah yang paling simple untuk satu jujur. Okey, semua boleh buat. Contoh dia senang sahaja. Okey, contohnya saya kata saya tanya kalau pelajar sekarang 2 pen saya beli ialah RM3. Sekarang saya nak beli 5 pen. So berapa yang saya perlu bayar? Jadi dengar ya, dengar betul-betul. 2 pen ialah RM3. Kalau saya sekarang nak beli 5 pen, saya nak bayar berapa? So semua ini sebenarnya awal pun sudah tahu di dalam kehidupan awal. Contohnya kalau saya kata saya nak beli 5, so saya nak bayar berapa? Jadi dalam otak awak akan cuba fikir kalau 2 pen RM3, artinya satu batang pen ialah RM1.50. Kenapa RM1.50? 3 bahagi 2. RM3 bahagi 2 pen. So RM1.50 sebatang pen, betul? Okey, seterusnya awak nak berapa? 5 batang pen. Sekarang saya nak ambil RM1.50 darab dengan RM5. So RM1.50 darab dengan RM5 ialah jumlah lah yang awak perlu bayar tu. Okey, ialah jumlah yang awak perlu bayar iaitu RM7.50. Jumlah yang awak perlu bayar. Jadi ini adalah kaedah unitary yang awak memang sudah mahir lah. So saya nak pelajar cuba mahirkan atas paper. Okey, so ini untuk kaedah unitary. Next kita ada kaedah kadaran. Kaedah kadaran bukannya tak best, hanya kadang-kadang pelajar confused, dia tak boleh buat. Jadi saya pun cakap sepintas lalu je. Okey, macam mana nak buat kaedah kadaran, iaitu susun mereka dalam bentuk kadaran. Masih ingat bentuk kadaran kita ialah macam ni, dua pecahan. Okey, so saya pun baca dan saya susunkan. So mesti ada satu kadaran yang lengkap, satu kadaran yang saya tak tahu nilai, iaitu saya katakan kos tenaga elektrik ialah 30 kilowatt jam, sama dengan X sen. So saya tak tahu nilai, saya letak X. Seterusnya saya pun fikirkan 2 nak jadikan 30, saya nak buat apa? So darab 15.
Kalau pecahan darab 15 dekat penyebut akan darab 15 di pengangka. So saya pun ambil 43.6 sen darab dengan 15. Akhirnya saya akan dapat 654. Sebenarnya duit dia ataupun jawapan akhir dia adalah sama apabila saya guna kaedah unitary. Okey, so ini adalah kaedah yang ketiga. Okey, next kita ada kaedah yang ketiga. Ini yang kedua. Kaedah yang ketiga ialah dekat muka surat seterusnya. Sila dapatkan dan salin dalam buku nota juga. Okey, kaedah pendarapan silang. Kaedah pendarapan silang pun bukannya tak best diguna, tapi kalau untuk pelajar memang saya showkan kaedah unitary lah. Okey, so sekarang kaedah pendarapan silang sama. Susun dalam pecahan, saya darab silangkan. Apabila darab silangkan, saya akan dapat jawapan yang sama. Okey, so ini adalah untuk 3 jenis kaedah. So untuk soalan ini latih diri 4.3b. Okey, buat dalam buku latihan 2. Okey, soalan ini saya nak sahaja soalan 1. Okey, soalan 1. Soalan 1 ini pun anda boleh terus gunakan kaedah unitary. Okey, boleh terus gunakan kaedah unitary. Contohnya, 200 orang dalam 8 pasukan. Sekarang tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan permainan yang sama. So macam mana saya nak buatkan? So kalau kaedah unitary, saya akan buat satu-satulah, iaitu awak tuliskan 8 pasukan Rabi sama dengan 200 pemain. Okey, seterusnya awak carilah satu pasukan Rabi sama dengan berapa? Okey, awak buat sendiri. Sama dengan berapa? Okey, seterusnya baru awak tentukan kalau saya nak 2 pasukan. Okey, ialah nombor apa dekat atas tu darab dengan 2. Okey, dan akhirnya saya akan dapat jawapan akhir dekat sini. Okey, jawapan akhir dekat sini. So sini pun adalah satu sama dengan. Okey, sama dengan dekat sini. Okey, so dekat sini saya gunakan tanda soal untuk jadikan apa dekat sini yang pertama, apa dekat sini yang kedua. So pelajar, soalan ini je yang saya mintakan. Jadi pelajar tolong siapkan. Okey, so kalau ada apa soalan boleh tanya sahaja, WhatsApp kepada cikgu. Okey, pelajar itu sahaja. Terima kasih.